Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam channel Ashraf Jamaluddin. Jadi untuk video kali ini, saya nak berkongsikan beberapa perkongsian daripada di kalangan ustaz-ustaz, guru-guru dan juga para ilmuwan yang ada di sekitar tempat saya ni lah. Kita nak tanya apa hikmah kejadian COVID ni dari sudut pandangan masing-masing. Setengah orang dia merasakan banyak hikmah COVID ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita tengok dari sudut kesusahan, ya memang kita sama-sama, terutamanya barisan frontliner, bertungkus lumus untuk menyelamatkan Malaysia daripada kes lebih meningkat. Jadi Alhamdulillah. Tapi dari sudut hikmah tu, masing-masing ada merasai. Jadi jom kita tengok beberapa perkongsian hikmah terjadinya COVID ni daripada para guru-guru, asatizah dan juga ilmuwan yang ada di sekitar saya ni. Jadi jom kita tengok apa kata mereka. Oh, dia pun ambil gitar ni. What? Ustaz Fadil, nak tanya Ustaz Fadil ni, sepanjang kita COVID ni, apa yang Ustaz Fadil rasa macam hikmah lah, hikmah Allah Ta'ala bagi COVID ni dekat kita ni? A few minutes later. Assalamualaikum. Rakam lah. Nanti biar lama sikit kan. Nanti nak padam, nak kat tu. Yalah, nanti susah sikit kan. Biar lama sikit. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya sendiri mengenai dengan hikmah di sebalik COVID-19 yang berlaku di dunia ini. Jadi bagi saya, benda ni adalah satu perkara yang merubah, bukan sahaja daripada segi aspek yang kecil, tapi juga merubah segala aspek yang besar. Okey, antaranya daripada segi sudut yang mempunyai keluarga, seperti saya yang mempunyai keluarga. Jadi daripada sudut keluarga ni, aspek yang paling besar ialah kita dapat bersama-sama dengan keluarga ni lebih daripada masa yang sebelum ni. Jadi siang malam sentiasa bersama dengan keluarga di dalam rumah, dan kita pun tak pergi mana sebab COVID yang melanda ni. Jadi yang kedua, yang seterusnya, kita dapat mendisiplinkan diri kita, yang mana sebelum ni kita keluar pergi mana tak ada pun disiplin dalam diri kita kan. Jadi bila dah jadi pandemik COVID-19 ni yang begitu dahsyat melanda di dunia ni, jadi diri kita ni dapat disiplin. Antaranya, kita sebelum ini kita tak pernah nak basuh tangan, hand sanitizer kita tak pernah. Tapi lepas yang berlaku ni, kita dah ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Jadi kita pun dah basuh tangan sebelum makan, sebelum pegang anak. Kalau kita keluar pergi pasar raya pun, kita balik kita akan mandi dulu. Itu adalah satu perubahan yang besar, yang mana saya kira itu adalah hikmah yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fadil. Jangan lupa subscribe channel Muhammad Ashraf Jamaluddin. Ya. Terima kasih. Hikmah PKP, kita boleh lihat banyak sudut lah. Untungnya pada orang yang berniaga, dia boleh ambil kesempatan kat situ. Sebab apa? Sebab orang tak mau keluar. Sebab bahayanya COVID-19 ni, untuk peniaga, dia boleh buat bisnes sepanjang PKP ni berlaku. Contohnya macam saya buat perniagaan pulut durian. Tak disangka-sangka, orang kata hikmah tu boleh ambil.
sehari boleh dapat keuntungan dalam 1K satu hari mula-mula buat. Sebabnya masa tu buah durian bukan musim dia lagi. Kita ambil buah daripada negara sebelah, negara jiran, Thailand. Saya boleh buat masa tu jualan hampir 100 bungkus COD pulut durian di sekitar kawasan Pokok Senar, Alustak, Jitera, Kuala Kedah. 100 bungkus berapa hari? Sehari. Sehari 100 bungkus. Itu hikmah yang saya dapat lah sepanjang PKP ni berlaku. Hikmah dia banyak. Cuma kesedaran tu atas individu. Kan? Hikmah dia besar. Tapi kesedaran dia atas individu. Kalau seorang tu berasa syukur, maka dia akan nampak apa yang hikmah dia. Tapi kalau dia ni berasa sama saja macam sebelum Covid, kan? Sebelum Covid bulan 2 dan sebelum-sebelum tu 2019 dan sebagainya, sama je lah. Tak ada rasa apa. Kan? Sebenarnya banyak. Salah satu dia faktor yang besar ialah yang pertama, ingat kepada mati. Kita bersyukur tak sebab Allah Ta'ala tak pilih kita sakit sampai mati. Mungkin ada di antara kita hanya dites. Ada yang mungkin di antara kita yang 14 hari. Kan? So, hikmah dia terletak pada diri sendiri. Kalau dia rasa ambil ihtimam, lepas ni, insyaAllah jadi baik. Tapi kalau dia rasa biasa, ada Covid, tak ada Covid, tak pergi semayang, tak pergi solat ke masjid, tak ada apa. Deh, tak tu. Okey. Dari sudut pandangan Tuan Syekh lah, mana tak kebaikan ada kalangan nanti yang artis berubah semua kan, Covid. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabbihi ajma'in. Covid 2019. Ya, 2020. Dari sudut hikmahnya dia punya Covid. Kalau dengan isu ni, saya ingat eloklah kita sesuai juga kita ambil hadis yang lebih kurang lapasnya, ajaban lil mu'min idza asabahu khair syakara, idza asabahu syarr sabara. Jadi kait dengan Covid ni, tentunya Covid ini satu musibah. Maka musibah sesuainya adalah kita sabar. Dan kalau hikmahnya, kesabaran itu bukan satu hikmah, satu kelebihan, satu anugerah Allah bagi orang yang mukmin yang sabar. Dia sudah berjaya. Makna kita menerima musibah dengan lapang dada dan dengan ketetapan. Tapi dalam masa yang sama kita tidak menafikan usaha-usaha untuk menghindari. Itu sudah kemestiannya. Sebab menghindari itu satu ikhtiari yang wajib. Kalau ada yang disebut wajib, kalau dia tu nampak mudarat jelas nyata, sudah macam wajib. Kalau tidak, kita ikutlah apa yang disarankan oleh kerajaan, itu yang terbaik. Jadi hikmahnya di sudut agama, ketaatan itu. Mana kita dapat anugerah ketaatan, dan dari ketaatan sudah kita nampak kesan dia, hikmah dia. Pandemik ini dia makin menurunkan besar-besari disebabkan hikmah ketaatan tadi, atas sabar tadi. Antara makna sabar ialah, atau makna ketaatan ialah sabar atas musibah. Dan kita tahu musibah dalam buat kebaikan, musibah dalam menjauh kemungkaran, musibah dalam sabar dalam musibah. Jadi yang ketiga ini kita sabar musibah. Itu hikmah yang besar yang di sebalik Covid ini. Dan kebaikan yang kita jelas nyata, yang kita nampak, hikmah kebaikan yang jelas,
banyak benda-benda yang kita secara tanpa sedar, hukum-hukum agama tu secara tanpa sedar kita sudah terbina. Tanpa sedar. Satu sudutlah. Macam pergaulan kita sudah terhad, tak bebas macam ini. Dan kekeluargaan, himpunnya kekeluargaan menjadikan COVID ni kita tak boleh bergerak, kena duduk rumah. Hikmahnya hubungan agama kekeluargaan makin akrab. Itu di antara. Kemudian kebersihan, satu tuntutan yang agama kan. Kita tahu kebersihan itu satu daripada hak iman contohnya. Hakikatnya, hikmahnya sudah terbina tanpa sedar. Kita cuci tangan, mandi, itu semua tu hak yang sabit atas Nabi, tuntutan Nabi suruh kita jadi orang yang sentiasa bersih. Kan? Kemudian kalau kita tengok dalam konteks jemaah pun, sebenarnya kalau cuma segi zahirnya kita tenapi hak jemaah. Tapi segi hakikatnya pahala jemaah tetap berhadapan. Orang yang tak pergi masjid kerana orang kata apa, tenapi dengan sebab nak menjaga maslahah kesihatan ini, hakikatnya pahala tetap dapat. Jadi itu yang kata tadi, yang ajaban lil mukmin. Idza sabahu syar sabara, tetap segala kebaikan yang didapat sebelum ni pun Allah Taala tak kurang sikit pun. Cuma hati-hatilah. Cuma kena ingatlah, bila dah desa tak pergi masjid, habis COVID pun tak pergi masjid. Itu yang kita kena hati-hatilah. Sebab jangan kealpaan sebab tak pergi tu dia jadi kebiasaan. Bila dah pulih pun kita tak pergi. Itu yang kita minta penendung lah. Kalau itu yang tak pergi, dah jadi istidrak. Jadi musibah tu dah jadi istidrak. Jadi kalau kita tengok surat Jumaah tu banyak sangat. Kalau pandangan Tuan Syed lah, nampak kita kata kalau artis yang sebelum ni tak bertudung, tiba-tiba bertudung dalam tempoh COVID ni. Moga-moga ini jadi sebab. Sebab kepada kesedaran. Dulu dia tak bertudung dengan sebab COVID, dia bertudung. Moga menjadi sebab hidayah dan dia berterusan. Itu. Jadi itu yang kata tadi, hikmah di sebalik musibah tu. Kalau di sebalik musibah itu orang mendapat hidayah, maka itu hakikatnya nikmat. Kalau nak duk mengaji dulu, antara sifat halim Allah Ta'ala tu, dia bagi kesedaran hidayah di sebalik musibah. Sebalik musibah. Jadi itu kita tengok. Jadi orang mukmin, orang Islam, selama mana dia beriman, dia tak akan rugi apa-apa. Dengan apa keadaan pun dia tak rugi apa-apa. Sebab jaminan kepada Allah Ta'ala itu sentiasa intang seluruh yang sempurna, sentiasa mendapat rahmatan pertolongan Allah Ta'ala. Itu hikmah. Jadi itulah kita dari orang mukmin tadi. Dia sikit pun tidak akan rugi. Alhamdulillah, kita dah mendengar sedikit sebanyak perkongsian daripada kalangan asatizah, guru-guru dan juga ilmuwan. Jadi banyak lagi lah kalau nak tanya, masih orang ni banyak. Masing-masing orang ada benda yang dia nak cerita tentang sewaktu berlakunya COVID ni. Tapi ni kita ambil sedikit sahaja sebagai kita punya bingkisan video ni. InsyaAllah untuk akan datang, kalau ada berkesempatan, kita akan tanya lebih ramai lagi orang dan lebih banyak lagi perkongsian yang akan diberikan insyaAllah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.